berbalik kepada siksa kubur dan dahsyatnya. Maka surat yang ke-46, Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk di kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di hujung kota. Maka sakitlah saudaranya itu, kemudian mati. Maka setelah diselesaikan persiapannya untuk ke kubur, kemudian setelah selesai mengubur dan kembali pulang ke rumahnya, ia teringat pada kantung yang dibawa dan tertinggal di dalam kubur. Maka ia meminta bantuan orang untuk menggali semula kubur. Dan sesudah digali, dijumpakan balik, kita kata dompet duit lah bahasa kita. Dan ia berkata kepada orang yang tukang korek kubur, dia kata, tolong engkau ke tepi sebentar, sebab saya ingin mengetahui bagaimana hal keadaan saudaraku. Hana sama kakak ataupun adik dia tersebut. Aku nak tengok Ustaz, kakak ataupun adikku yang mati ni dah kata-kata dah ada ruang peluang masuk dalam kubur kali kedua. Maka ketika dibuka sedikit liang lahatnya, tiba-tiba dilihat kuburnya menyala-nyala api yang sedang menyala. Maka segera ia merasakan kubur itu dan kembali kepada ibunya dan bertanya hal tentang bagaimanakah perbuatan saudariku sebelum ini. Dia nak tahu apa pasal ni. Baru sangat mati, tengok api sedang menyala dalam kubur liang lahat dia. Balik tanya mak, apa yang telah dilaku kerjakan oleh saudariku ini. Padahal dia kata ia telah meninggal. Mak pun tanya, hang nak tahu apa? Dia dah mati dah, selesai lah. Begitu. Anaknya tetap memohon supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudarinya itu. Kemudian si ibunya memberitahu bahawa saudarinya itu, apa dia? Puncanya selalu mentakhirkan sembahyang. Dah jadi biasa adat kepada dia, sembahyang ni akad waktu selalu. Itu yang pertama, kesalahan. Yang kedua, juga cuai dalam kesucian. Bab suci ni ialah macam orang perempuan haid. Haid tu berhenti, kau duk fikir nak mandi, nak suci, nak sembahyang dah, duduk bersantai lagi. Masih dalam itu, sebab tu kita kata, kita tengok haid tu, kita mai waktu bila, kita kering waktu bila. Kadang-kadang mungkin kita kering di waktu zuhur, masuk zuhur dah, kita kata kita ada ruang peluang boleh sembahyang, mandi sembahyang. Bukan duk tunggu bersantai sampai habis waktu zuhur dan sebagainya. Ini cuai dalam suci, baik ke haid nifas, baik kencing berak. Dan itu kesalahan yang kedua. Sebab termasuk kita lelaki, tuan-tuan, ada Nabi menyebut dua kumpulan yang akan diazabkan oleh Allah dalam kubur. Masuk-masuk tu kena terus. Yang pertama, orang yang suka mengumpat ni, yang duk jadi lengar lalat ni, buat fitnah kat orang, mengumpat kat orang. Masuk-masuk tu kena terus. Yang kedua, kencing dia tak sempurna. Jadi apabila kencing tak sempurna, seluar dia kotor, kain dia kotor, jadi lepas tu dia pakai untuk buat ibadat pula. Yu'adzabani. Dua golongan ini akan diazab seksa oleh Allah tak pasal-pasal. Jadi sebab tu kita masuk dalam bilik air, sebelum nak keluar bilik air tu kita kata pastikan betul-betul. Jangan tergopoh-gopoh sangat. Jangan tergopoh-gopoh sangat. Pasti kita kata suci betul-betul. Tu yang kesalahan yang kedua. Yang ketiganya, di waktu malam sering mengintai-intai rumah-rumah jiran tetangga untuk mendengarkan perbicaraan mereka, kemudian berikatan kepada orang lain sehingga mengadu-adu antara mereka. Yang ketiga apa dia? Duk cari maklumat, pergi dengar rumah orang ataupun di mana tak kira lah kita kata. Lepas tu pergi duk mengacau. Hantau tak dia kata hang begini-begini. Lah kali berkelahi kawan tu. Kalau dia tak pergi habang, kawan tu dia bercakap, tak berlaku kelahi. Tapi dengan sebab dia pergi duk habang, tambah lah ni pergi duk rakam pula WhatsApp Google pula. Tak jumpa ke? Saya duk menerah tuan-tuan. Ke surat 46.
Ha? Apa dia? 92, 82, 52. Hak lama 52. Hak lama 52. Hak saya 46. Hak ustaz tak tahu cetakan muka ustaz apa ustaz? 37. Ha? 37. Hak cetakan baru macam ustaz 37. Hak saya 46. Hak lama lagi berapa tadi? 52. Tanda cepat-cepat. Tulislah ustaz pun. Ha? Hak ustaz tadi apa? Yang cetakan baru tu 37. 37 jumpa dah tu. Hak ni 52. 5 apa tadi? 52. Jumpa dah 52. Cetak kitab ni tuan-tuan. Kitab ni sebelum ada Bukhari Muslim lagi. Nak habaq tulisan lama dulu, cuma kita terjemah bahasa Melayu. Tapi hak asal Arab dia tu sebelum. Sebab tu orang duk petikai pasal apa hadis dia tak tulis rawah Bukhari, rawah Muslim. Hang tak terdik. Nak rawah Bukhari Muslim apa? Penulis kitab ni dulu pada Bukhari Muslim lagi. Itu depa duk adalah yang nak telajak kondem duk tengok dia kira Bukhari Muslim. Tengok kitab boleh tak ada apa? Tak ada Bukhari, tak ada Muslim. Pasal apa? Mana nak ada? Ni kita kadang-kadang jangan nampak kita bodoh sangat. Tapi dah habaq gitu, duk kondem gitu, nampak kita tu tak betul dik. Jumpa dah tak apa. Okey. Jadi yang ketiganya, ambil cerita pihak kau tu menyebabkan perang Teluk. Berkelahi tak pasal-pasal. Ni tiga kesalahan. Dan itulah sebabnya turun seksa kubur tadi. Hak buka-buka api menyala dalam kubur tu. Hak pertama tadi pasal apa? Mentakhirkan sembahyang. Yang kedua pada tak suci elok. Yang ketiga apa? Tadi tukang apa? Tukang adu domba. Mengumpat. Nak melaga-lagakan orang. Tak kira siapa lah. Hak cerita dia ni perempuan. Tak kira kita pun lelaki pun kalau buat kerja sama kena. Na'udzubillah tuan-tuan. Kerana itu siapa yang ingin selamat daripada seksa kubur hendaklah menjauhkan diri daripada sifat-sifat tadi. Sifat mengadu domba di antara tetangga, sifat kita kata mentakhirkan sembahyang, termasuk kita sifat kita kata tidak suci dengan baik. Tengok seterusnya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza su'ila al-muslim fil qabr fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fadzalika qawluhu ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Apa maksudnya? Seseorang Islam jika ditanya di dalam kubur, ini orang Islam saja, orang tak Islam tak boleh jawab, maka ia langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan apabila tanya kubur, langsung dijawab itu. Dan disebutkan lagi Allah berfirman, Allah menetapkan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan orang-orang beriman dengan kalimah yang teguh dalam hidup di dunia dan di akhirat. Iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi auto tanya dia jawab terus. Tahu dia kata orang Islam. Dalam kita dunia hari ni pun kubur, ada kubur orang Islam, ada orang kita Islam, ada kubur Kristian, ada kubur Buddha. Dunia pun ada tanda. Masuklah kubur pun ada tanda sebagai seorang Islam. Dalam ketetapan itu terjadi dalam 3 masa. Dalam ketetapan itu nak capai, nak dapat kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena tengok dalam 3 masa. Yang pertama, ketika melihat malakul maut, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ketika menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Dan yang ketiga, ketika mana menghadapi hisab di hari kiamat. Jadi kita kata
nak masuk scan kita hari ni bahasa mudah nak bagi mudah faham. Kita nak lalu satu tempat, nak scan, nak lepas satu immigration Allah Taala ni, ada apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Immigration apa? Immigration akhirat. Tak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak lepas immigration. Rasuah tak ada macam dalam negara kita ni. Kenapa? 63 apa kena tangkap. Tak habis-habis jual negara. Tengok basikal 45,000 sebiji. Aduh, pikap tak tembus. Orang Tanjung Bandara tak ada nak makan ni. Dia dapat rasuah 45,000 beli basikal hak tu hak nampak, hak tak nampak banyak mana dah. Duk balik bagi anak bini makan. Allah, pegawai kerajaan. Inilah penjenayah negara tuan-tuan. Kita tengok sedih banyak immigration. Ada lah ni pegawai immigration lah ni. Kok bekas ada apa? Tapi saya pengalaman saya pela, saya tak lupa. Bagi ana seorang pegawai immigration yang ada sejarah lah. Sejarah kehidup saya berurusan dengan immigration ini. Dia bully saya. Tapi akhirnya apabila saya dah jumpa pengarah dia, macam tikuih, macam cicak putih ekor tu. Tapi hang pasal apa? Hang tak tolong daripada awal. Pasal apa? Hang tak cuba bantu. Pegawai-pegawai kerajaan kena sedang, kamu dibayar gaji oleh rakyat untuk nak bantu rakyat. Hak jadi pegawai tu dibayar gaji untuk nak bantu, bukan nak bagi payah orang. Anda kena macam mana tuan-tuan? Dokumen tu bahasa Inggeris yang melibatkan bahasa guaman. Bahasa guaman ini bukan kita boleh guna bahasa Inggeris biasa. Lah kali kita pi carilah peguam apa semua, jumpa orang yang boleh bahasa Inggeris apa semua. Dia kata ustaz ni bukan bahasa kami. Lah kali pi jumpa pengarah. Turun balik dia. Baru dia abang. Buat hantar abang dia awal. Rupanya nak kena jumpa peguam. Dah kita musim kata. Kot saya tak bagi dia kot. Tak boleh makan kot. Sebab urusan tu urusan memohon kerakyatan. Tu contoh dia. Dia tengok ni tak boleh pi ni. Dah sampai sekarang rupa dia saya tak hilang dalam kepala otak saya. Nama pun saya tak lupa. Makhluk tu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Doa pada dia lah. Tapi tak sepatut buat macam tu. Kita maknanya kerajaan bayar gaji untuk bantu, untuk permudah, bukan nak bully orang. Ingat, dengan jawatan apatah lagi disalahgunakan lagi macam ambil rasuah dan sebagainya. Na'udzubillah. Cukup lagi habis waktu isyak. Dan ketetapan ketika melihat malakul maut. Hak tadi kita akan berhadapan jumpa malaikat maut. Yang kedua munkar nakir. Yang ketiga kita kata hisab hari kiamat. Jadi apabila kita berhadapan dengan malaikat maut ni macam mana? Ada 3 keadaan. Terpelihara daripada kekafiran dan mendapat taufik dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar mana? Keluar roh dalam keadaan Islam. Selamat. Dan yang keduanya diberi selamat oleh malaikat. Yang kedua diberi selamat oleh malaikat bahawa ia akan mendapat rahmat Allah. Jadi tak ada apalah, malaikat maut tu dia lah kita kata sangat sakit mati, tapi orang beriman akan maknanya ada rahman rahim Allah Ta'ala. Yang ketiga, malaikat akan memperlihatkan kepadanya tempatnya di syurga. Dah nampak dah. Dan ketetapan dalam kubur, nak tengok macam mana. 3 hal juga. Yang pertama, diberi ilham oleh Allah untuk menjawab akan jawapan-jawapan yang diradai Allah. Tanya boleh jawab, tanya boleh jawab. Kita nak jawab tanya soalan lagi, kita akan tengok muka surat berapa. Ada muka surat 50, hadis yang panjang. Hak orang kata talqin tu.
Orang kata talqin tak ada apa, ni ada lah ni. Ada. Orang baca talqin tu cuma dia diubahkan bahasa, diubahkan ayat sekilas, asas hadis tu ada. Kata talqin. Yang kedua, hilang rasa takut dan gentar. Bagaimana orang beriman? Tengok malaikat maupun tak takut. Yang ketiga, melihat tempat di syurga sehingga kubur menjadi salah satu kebun-kebun syurga. Dah nampak dah taman syurga. Sebab tu orang dah baca doa dalam ketika mana mati tu, Raudhatun min riyadil jannah. Kubur ni sama ada di antara taman-taman syurga ataupun hufran minan niran, ataupun akan jadi tempat kita kata yang sangat menyeksakan. Dia akan luas 70 hasta ke kanan, 70 hasta ke kiri, 70 hasta ke depan, ke belakang. Taman syurga. Tapi hak ahli syurga lah. Kalau ahli neraka jadi kutu. Hak kita tengok 2 kaki tadi, 7 kaki panjang tu, kita nampak tu pasal sempit dah. Lagi sempit sampai tulang jadi macam ni. Adapun yang beriman seluas 70 hasta kiri kanan depan belakang, merasai mengkecapi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketetapan ketika hisab di padang mahsyar nanti, Allah akan memberi ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang benar. Nak lalu tadi. Yang kedua, mudah dan ringan hisabnya. Tak perlu lama-lama. Ada laluan VIP. Jangan laluan VIP immigration lah ni. Kita punya belakang punya panjang, mai hak dapat rasuah hampa pi duduk satu kumpulan, satu geruk masuk je. Ada. Yang kita punya belakang panjang ni. Hak depa okey. Mai penerbangan ni okey, pi duduk sebelah. Kita punya belakang tak tahu depa keluar-keluar tadi dah penuh dah. Ada benda tak kena tu. Ada benda tak kena tu. Hak cerita ni pernah berlaku, kita tengok. Yang ketiga, diampunkan segala dosanya. Ada juga yang menyatakan bahawa ketetapan itu ada 4 masa. Ketika mati, ketika dalam kubur, sehingga dapat menjawab pertanyaan tanpa gentar dan takut. Ketika hisab, ni proses-proses kita nak lalui immigration Allah Ta'ala. Ketika berjalan di atas sirat, sehingga berjalan bagaikan kecepatan kilat. Jika ditanya tentang soal kubur bagaimanakah bentuknya, maka ulama telah membicarakannya dalam berbagai pendapat. Sebahagian berkata pertanyaan itu hanya kepada roh tanpa jasad. Itu satu pendapat. Dan di saat itu roh masuk ke dalam jasad hanya sampai ke dada saja pun ada pendapat. Ada pendapat berkata rohnya di antara jasad dan kafan. Dan yang sebaiknya seorang mempercayai ada pertanyaan dalam kubur tanpa menanyakannya dan sibuk dengan caranya. Secara umumnya kita ambil yang mana? Ada soal munkar nakir. Macam mana bentuk tak sarut, duk bahas. Maka bila ada orang yang menolak adanya soal munkar dan nakir dalam kubur, maka penolakan daripada 2 jalan. Yang pertama, mereka berkata ia tidak mungkin menurut perkiraan akal sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam. Ataupun pendapat yang kedua, dia kata tidak ada dalil yang menguatkannya. Sebagai hujah nak menolak pendapat pertama bahawa ia tidak mungkin adalah dalam akal. Kerana apa? Kerana menyalahi kebiasaan tabiat alam. Ialah turun dalam kubur bukan alam dunia dah, alam lain. Jadi pendapat ini berarti meniadakan kenabian dan mukjizat. Hak orang tak percaya azab kubur ini, tak percaya nabi, tak percaya mukjizat. Begitu. Sebab para nabi itu semuanya dari manusia biasa dan tabiat mereka sama, tetapi mereka telah dapat bertemu dengan malaikat dan menerima wahyu. Bahkan laut telah terbelah untuk Nabi Musa, semakin pula tongkat yang bertukar menjadi ular. Itu semua kelebihan Allah. Yalah, cerita siksa kubur semua ni sebagainya Nabi diperlihatkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj apa semua tu. Takkan tak percaya kot. Kalau tak percaya tak jadi orang Islam. Begitu.
Semua kejadian itu menyalahi tabiat alam, mukjizat tadi. Maka orang yang menolak semua itu bererti telah terkeluar daripada Islam. Tak percaya ada seksa dalam kubur, maka kafir, sebab dia salah satu di antara rukun iman. Jika ia berkata tidak ada dalil, maka hadis-hadis yang kami terangkan sudah mencukupi untuk menjadi alasan, menjadi dalil bagi orang yang mahu menerimanya. Menerima apa? Tentang wujud bukti bahawa ada seksa kubur. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." 134. 134 kita kata ayat ini. Apa maksud ini? Dan sesiapa yang mengabaikan peringatanku, ajaranku, maka ia akan merasakan kehidupan yang sukar. Maksudnya masa hidup di dunia tak ikut kehendak Allah, tak ikut kehendak Nabi, ketika mati ia akan menghadapi kesukaran. Kehidupan sukar ini ketika menghadapi pertanyaan di dalam kubur. Masa duduk dalam kubur tu, kita akan menghadapi masalah. Tengok lagi. Demikian Allah berfirman lagi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Kalau tengok di dunia, maknanya dia mukmin Islam, maka begitulah akan seterusnya. Sebab tu Nabi suruh kita persaksikan siapa yang di akhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, persaksikanlah dia adalah ahli syurga. Jadi sebab tu kita nak kena pula betul. Tengok ketika mana orang nazak apa semua tu, sebut la ilaha illallah, talqinkan pada telinganya la ilaha illallah. Termasuk kita tengok orang yang koma, orang yang koma juga pergi di telinganya la ilaha illallah. Dia hidup, dia dengar, kadang-kadang dia tak boleh nak berinteraksi. Itu cara dia. Mudah-mudahan dengan peringatan kita itu, dia mati dengan bersyahadah la ilaha illallah, dia ahli syurga. Jadi Allah sebut, kalau kita baik masa hidup, masa sihat, insya-Allah kita akan selamat. Tengok lagi, Abu Lais meriwayatkan, dan ayat sebelum lepas tu Allah lagi wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan. Tadi orang beriman dia akan dapat syurga, adapun orang yang tidak beriman Allah akan menyesatkan. Naudzubillah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Sa'id bin Al-Musayyab daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sa'id bin Musayyab saya pernah cerita kat tuan-tuan ni, dia ulama salaf, dia tak jumpa Nabi tapi berguru dengan sahabat-sahabat Nabi, seorang ulama yang terkenal. Idza dakhala al-mu'min qabrahu atahu al-fattana qabri fa ajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u qar'un ni'alihim idza wallaw mudbirin fayaqulani lahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiy fayaqulani lahu yusabbituka Allahu nam qarirul ain wa huwa qawluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa idza dakhala al-kafir na'udzubillah aw al-munafiq qabrahu qala lahu man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka fayaqulu la adri fayaqulani lahu la daraita fayadribu yamir zabatin yasma'uha ma bainal khafiqaini illa al-jin wal ins. Ni talqin ni tuan-tuan. Hadis daripada Sa'id bin Musayyab daripada Sayyidina Umar. Apa Nabi sabda, jika seorang mukmin yang telah mati dan dimasukkan ke dalam kubur, maka akan didatanginya dua malaikat yang akan menyoalnya di dalam kubur, lalu mendudukkannya. Kita tengok mayat meletak, duduk. Ni kita khilaf tadi, roh tak roh apa semua tu, mendudukkannya.
dan bertanya kepadanya, sedang ia mendengar suara derap selipat kasut mereka ketika kembali. Lalu ditanya oleh malaikat, hak kita duk sembang atas kubur tu semua ahli kubur dengar. Lepas tu kita boleh pergi kat kubur, boleh sembang dengan pak kita, mak kita. Sembang, kita cakap di atas. Kalau kita ada salah, pergi minta maaf kat mak kita, pergi tak kubur, mak saya minta maaf banyak. Begitulah. Kalau kita tok lelaki, saya minta maaf, pergi tak kubur, dia dengar di bawah, dia dengar. Ni malaikat contoh ni, orang lah kubur hak tanam depan masjid ni lah, kita duk berjalan balik tu dia dengar. Dia dengar. Dengar. Cuma dia tak boleh nak bercakap. Jadi kita bercakap dengan, sebab tu kita pergi kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu ke kubur buat assalamualaikum, dia akan jawab. Dia jawab. Kita lalu ke kubur, kalau masa sebelum mati dia kenal kita, hak dulu apa, hak duk tentu, hak meninggal dulu kan. Dia simpan mana? Di sini ke kampung mana? Simpan sini ya? Hak dulu. Dia tu macam kita. Kalau kita pergi ke kubur dia, dia kenal kita. Kita beri salam, sebut nama dia akan jawab. Dia akan jawab. Begitu mak ayah kita pun hak dalam kubur, hak keluarga kita, tok wan hak kenal kita, hak tak kenal pun kita habaq ni cucu mai ni, saya mai ni tok wan ni. Pergi kubur, sedekahlah Fatihah, sedekah kepada Allah. Paling baik baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macam sebut tuan-tuan lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca kalimah ini dibaca oleh Nabi Musa, dibaca oleh Nabi Isa, Nabi kita berbaca, kubur akan terang bagaikan bulan purnama. Nak tolong bagi terang kubur maya, pergi baca tu. Niat sedekah kepada si mati. Ni dengar ni. Hadis ni cerita dengar. Mendengar suara derap selipat kasut mereka ketika kembali, lalu ditanyakan oleh kedua malaikat kepada si mati dalam kubur tadi, siapakah Tuhanmu dan apakah agamamu dan siapakah nabimu? Bagi orang beriman menjawab, Allah adalah Tuhanku dan Islam adalah agamaku dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat berkata, Allah yang telah menetapkan engkau dalam kalimat itu, tidurlah dengan tenang hati. Tidurlah dengan tenang hati. Malaikat tak ganggu dah. Itulah arti Allah menetapkan mereka dalam kalimah yang hak. Yusabbitullahu alladhina amanu tadi. Adapun orang yang kafir lagi zalim, maka Allah menyesatkan mereka dan tidak memberi petunjuk taufik kepada mereka. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, siapakah nabimu, maka jawab si yang kafir, zalim dan ataupun golongan munafik tadi, la adri, saya tak tahu. Saya tak tahu. Maka malaikat dikata tidak tahu, langsung dipukul dengan pemukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua yang di dalam kecuali jin dan manusia. Nak test tengok, pergi tambah ilmu tengok apa nak jadi. Orang Islam ni payah sikit lah. Aku bawa Kristian tak mana, Buddha tak mana ke, pergi tambah ilmu tengok, hak baru mati je lah. Tengok nak jadi ke mana. Tengok lembu nak lari ke, kok kita nak lari. Cuba tengok. Ni tak salah kita nak uji tengok. Tapi hak orang beriman tak ada apa. Tak ada nak takut, tak ada nak jerit, tak ada. Dia tanya soal jawab, tenang, kubur tenang. Tengok hak yang ahli maksiat tengok. Tapi jangan dihukum juga ahli maksiat pun. Takut-takut kita dihukum, kawan tu dah bertaubat semua dah. Macam cerita kisah di Allahumma salli empangan beris lah. Gali-gali kubur. Anak tu jimat lala, cak gali-gali masa tu Syekh Majid dah lagi. Gali. Ada tanda batu nisan, korek habis dah. Balik di rumah duk mimpi lagi. Mimpi kata kubur tu ada lagi. Mai jumpa arwah Syekh Majid satu, dia kata hang gali semua. Gali habis tanah hak mana batu penggan, rupa-rupanya duk tu
Duk penjuru sana, duk seorang-seorang. Duk atas perenggan pula. Rupanya orang kampung marah dia. Masa muda remaja dalam kampung tu jadi hero. Jahat tak ada dah dalam kampung. Sampai satu masa orang kata, kita bahasa kasar, bangsat lah, keluar kampung. Dah dekat-dekat 70 nak mati balik kampung. Tapi balik tak balik macam hak muda dululah. Balik dah jadi baik dah. Jadi orang masjid yang tak tinggal masjid, tapi orang kampung tak boleh terima. Tengok muka dia teringat hak tu. Hak zaman remaja dulu 20-an tu. Sampai ke mati orang tak boleh terima dia. Mati-mati pun orang tanam hujung sana tu. Tapi Allah nak tunjuk bukti ke orang kampung tu pada dia. Korek tengok mayat duduk sempurna. Allah nak bukti. Nak kata dia dah bertaubat dah, hampa hukum dia sebegitu teruk. Lempang duduk seorang-seorang sana. Tapi takdir Allah nak bukti kepada orang kampung tadi ni, dah mati lama, mayat duduk sempurna elok. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita jangan cepat menghukum hak orang buat salah apa semua tu. Kita takut bimbang dia dah mana dia dah bertaubat. Kita dah hukum dia lagi. Kita persaksi kena tengok dia baik sudah lah. Yang duk hang tak kenal ke dia dulu siapa. Hang tak kenal pun cukup. Allah tak suruh cerita. Pasal kita ada cerita. Ni. Tengok. Abu Hazim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, bagaimanakah engkau wahai Umar jika didatangi oleh dua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Hitam keduanya, kebiru-biruan taring keduanya, mengguris bumi, sedang rambut keduanya sampai ke tanah. Kalau ikut ni maknanya malaikat pun ada rambut sampai ke tanah, dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini? Tu nak kata macam roh terbalik. Sayyidina Umar tanya, apa yang berlaku tu macam aku dengan kamu ya Rasulullah, soalan macam tu. Jadi apa jawapan Rasulullah? Tengok Rasulullah kata, jawabnya Nabi, ya. Macam mana? Macam kamu dengan aku lah ni lah. Apa jawapan Sayyidina Umar? Lalu Sayyidina Umar kata, jika sedemikian maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah. Aku tak takut, aku tak bimbang, aku bersedia dengan jawab dengan soalan-soalan yang mereka nak tanya. Tu keyakinan Sayyidina Umar bahawa dia berada di landasan yang betul. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Sayyidina Umar adalah seorang yang mendapat taufik, ahli surga. Maksudnya Rasulullah persaksikan Sayyidina Umar ni orang yang akan terlepas siksa kubur. Taklah sebelum mati pun Nabi dah sebut dia ahli surga. Bersedia tuan-tuan. Tengok lagi. Abu Lis berkata, saya telah diberitahu oleh Abu Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang daripada kata talqin tak ada hak tadi riwayat daripada Sayyidina Umar, hak ni riwayat daripada Abu Hurairah. Hak tu daripada kata tak ada talqin tu lagu mana? Kalau satu riwayat tu mungkin kita ada sanksi, ni sampai 2-3. Ni Rasulullah kata tadi, tanya termasuk Abdullah bin Umar pula. Kalau kita baca ni dah 2-3 perawi menceritakan tentang talqin di atas kubur tu, talqin dalam kubur tu. Tengok apa dia. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamutu illa walahu khawar yasma'uhu kullu dabbatin 'indahu al-insan illa al-insan falau sami'ahu la su'iqa fa idza intalaqa bihi ila al-qabri fa in kana salihan qala ajjilu bi law ta'lamuna ma amami min al-khair laqaddamtumuni. Itu dia. Wa in kana ghairu dhalika qala la ta'jalu bi law ta'lamu ma tuqaddimuni lahu min syarri lama ajjaltumuni
فإذا وري في قبره أتاه ملكان أسودان أرزقان فيأتيانه من قبل رأسه فتقول صلاة لا يؤتى من قبلي فرب الليلة قد بات فيها ساهرا حذرا من هذا المضجع فيؤتى من قبل الرجلين. Anda tengok dia main dua rijlain. Fayaji'u birru walidain fayaqul la yu'ta min qibalina faqad kana yamshi wa yantasibu alaina hadara min hadzal madja fayu'ta min qibali yamini fataqul sadaqatuh. Tiga orang. La yu'ta min qibali faqad kana yatasaddaqu bi hadara min hadzal madja fayu'ta min qibali shimali fayaqulu sawm. Empat. La yu'ta min qibali fakana yadmahu wa yaju'u hadara li hadzal madja fayuqadhu kama yuqadhu an-na'imu fayaqulu lahu ara'aita hadha ar-rajul alladhi kana yaqulu ma yaqulu ala ma kunta minhu fayaqulu man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ashhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu ishta mu'minan wa mutta mu'minan fayanfasi'u fi qabrihi wa yansharu lahu min kulli karamatillahi ta'ala masya Allah. Tengok ni dialog dalam kubur, tuan-tuan. Tengok kita soalan bocor nah. Ada tak ada apa nak sebut ni? Kalau ada, selamat. Tak ada, buat siap cepat. Tiada seorang yang mati melainkan ia mendengar apa yang didengar oleh semua binatang kecuali manusia dan jin. Hak dalam kubur ni kita duk dengar kuliah ni, depa duk dengar. Nyakak nak keluar. Nak mai duduk tuan-tuan. Tak boleh dah. Nyesal tuan-tuan. Nyesal. Kalau kita duduk dalam kubur ni kata Allah, malanglah hampa. Masuk dia dalam kubur, duduk dalam kubur. Duk dengar. Lepas tu kadang-kadang orang tanam mayat kat tepi kubur tu dengan berkat Yasin, dengan azan, apa semua tu. Bolehlah rehat sikit. Kita duduk mengaji ni, malaikat pun bagilah mungkin berkat kita duduk tepi ni. Mudah-mudahan ringanlah seksa kubur duduk depan masjid ni. Duduk dengar Quran lepas sebagainya. Depa dengar. Tengok lagi. Yang tak dengar manusia dan jin saja. Hak di luar ni, tapi hak depa dalam dengar. Dan andai kata ia mendengar pasti pengsan hak hidup di dunia ni. Dan bila dihantar ke kubur, maka jika soleh orang yang baik berkata segerakanlah aku. Orang yang mukmin beriman mati, dia seboleh-bolehnya suruh kita mandi dia cepat, suruh kapan dia cepat-cepat, suruh sembahyang, suruh tanam cepat. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Jadi nak masuk sini kita orang mukmin beriman, kita tahu dia orang soleh, jangan simpan mayat lama. Segerakan. Dan bila ia tidak baik, maka berkata jangan disegerakan. Andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan tergesa-gesa. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan dari arah kepalanya. Malaikat mula mai ke kepala, maka ditolak oleh sembahyangnya. Kalau mai tengok benteng dia sembahyang. Siapa sembahyang? Jadi mayang kata, hang nak tanya aku dulu. Bahasa gitulah. Tidak boleh datang dari arahku, sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut saat yang seperti ini. Sembahyang halang. Pi ke belah nak? Pi sebelah kaki pula. Sebab tu kadang-kadang orang yang mati dia tulis dia celup ayat, dia tulis la ilaha illallah di dahi dan sebagainya. Syiah lagi dahsyat, kafan dengan kain la ilaha illallah terus. Orang Syiah kain kafan kita ni putih depa ada satu balutan lagi kain la ilaha illallah. Dia balut betul orang Syiah. Abang ni bukan nak suruh buat, jangan dia buat. Lagi dia buat pula.
Yang kedua dia main ke arah kaki, maka ditolak oleh kakinya pada kedua baktinya kepada kedua ibu ayahnya. Masa hidup di dunia, dia orang yang berbakti kepada ibu ayahnya. Jadi benteng di situ, penyelamatnya di situ. Itu yang kedua. Jangan datang dari arahku, kerana ia biasa berjalan tegak kerana takut dan saat yang seperti ini. Dia berbakti pada ayah. Yang ketiganya, malaikat main sebelah kanan, ditolak oleh sedekahnya. Jadi pahala kita tadilah, pahala nak menyelamat kita dalam kubur, sedekah kita. Hak pertama tadi sembahyang. Yang kedua, sebab bakti kita pada ibu ayah kita. Bakti ibu ayah tak terhenti. Masa hidup ialah masa hidup, masa mati ni kita buat bakti, sedekah, baca Quran, apa saja. Hak kita tadi termasuk baca la ilaha illallah tadi, niat sedekah pada ibu ayah kita, itu baktilah. Sebab anak ni lagi mana kita hidup, itulah talian hayat yang boleh bantu ibu ayah kita. Yang sebelah kanan, sedekah. Banyak kita sedekah sebab apa? Dengan sedekah yang kita lakukan, dia akan menjarakkan kita daripada api neraka. Kalau api neraka boleh menjarakkan diri kita, begitu juga sedekah kita akan menyelamatkan kita pada siksa kubur. Itu yang seterusnya, kiri. Maka ditolak oleh puasanya. Pergi sebelah kiri, puasa pula ada di sana. Maka jangan datang daripada arahku, kerana ia biasa lapar dan haus, kerana takut di saat yang seperti ini. Lalu ia dibangunkan, bagaikan dibangunkan daripada tidur. Lalu ia tanya soalan yang kelima. Laluan kelima, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Lalu dia tanya balik. Malaikat tanya, dia tanya siapa? Dijawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jawab, saya bersaksi bahawa ia adalah utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat itu, engkau hidup sebagai seorang mukmin dan engkau mati sebagai seorang mukmin. Lalu diluaskan kuburnya dan dibukakan baginya segala kehormatan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Semoga Allah memberi kita taufik dan dipelihara serta dihindarkan daripada hawa nafsu yang menyesatkan dan menyelamatkan kita semua daripada siksa kubur. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Bahkan Nabi baca sendiri dalam tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi baca dalam tahiyat akhir. Baca, disambung dalam tahiyat tu. Bil alami innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Disambung lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi dah selamat, tapi Nabi baca itu nak ajak untuk kita baca. Tak ingat nak buat macam mana ustaz? Tulis putus stik tak depan tu sembahyang. Jangan buat main masjid sudah. Duduk rumah sembahyang tak tersejadah tu. Tak depan tu baca. Lama-lama kena 2 3 4 kali ingat kata doa tu. Terhabis bab ni nah. Nabi sendiri berdoa supaya selamat siksa kubur, patut kita lebih-lebih lagi lah. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya dahulunya tidak mengetahui ada siksa kubur, sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi yang meminta-minta. Miskin lah. Dan sesudah saya beri, ia berkata, semoga Allah melindungi kamu daripada siksa kubur. Yahudi itu mendoakan kepada Sayyidatina Aisyah. Apa doa Yahudi? Sebab Sayyidatina Aisyah dah bagi sedekah kepada dia, tengok Islam. Yahudi Islam nak kafir. Ni di sini kita nak kena faham. Nak kena bagi tahu kat Cina Hindu. Hak kita, hak kerajaan dok roboh tok orang Hindu tu bukan masalah kita nak buat zalim depa dah. Sebab dia menyalahi undang-undang, menyalahi peraturan.
Kalau semua nak buat undang-undang sendiri, lingkuplah negeri-negara kita. Lingkuplah negeri-negara kita. Kadang-kadang kita kata hak kerajaan buat tu, hak awam-awam jalan apa semua tu. Sebab tu kadang-kadang kerajaan ambil tanah ke tepi rumah kita, dia bayar pampasan. Termasuk kes tokong Hindu yang berlaku di Kuala Kedah, yang bombang-bombang tu, yang juru cakap tu, MIC Kuala Lumpur tu, DAP Pulau Pinang, mem cakap hai Kedah, pelik bin ajaib. Termasuk kita kata Esko Pemuda UMNO duduk di Kuala Lumpur tu, apa tu, Papa Gomo apa benda. Hang mainlah tengok dulu, hang nak cakap tu, yang hak sebelah tu gelanggang silat dia roboh, bandar roboh, tak kata apa pun, duduk atas tanah kerajaan. Mai tokong Hindu bukan sehari, dah berapa lama dah duduk bagi notis, sampai bila? Salah tu tak salah lah. Sebab tu kita tengok pegawai khas Menteri Besar ini, kita kata Kumasaran India, dia pun benda salah lah. Sedangkan dia pun agama Hindu juga. Sebab apa? Benda salah. Hak kita orang Islam pun salah lah pak aturan. Kalau buat apa aturan pakat tak ikut, tak sah ada buat, tak sah ada kerajaan. Itu nak kena faham tu. Dan maksudnya Islam, kalau tengok Sina Aisyah ni, dia tak ada hak dia. Kita tak boleh buat nanya Cina Hindu. Dia sebagai rakyat dalam negara kita, bagi hak, bagi hak salah. Dia tak boleh buat nanya kat mereka. Kecuali mereka tu kafir harbi lah. Kafir harbi macam mana? Nak melenyapkan Islam dalam negara kita, nak lupuskan dalam perlembagaan negara, agama resmi tak ada, nak tukar pergi Kristian, waktu tu kafir harbi. Nak tukar agama rasmi daripada Islam hari ni, nak tukar menjadi Buddha, wajib itu. Hak tu bukan dia dah, hak tu kena sembelih dah. Faham lagi tak? Selagi mana kita boleh sembahyang, boleh buat semua, boleh, tak ada masalah, hidup. Lakum dinukum waliyadin. Kita beramal dengan agama kita, dia beramal dengan kepercayaan dia. Jangan main duk langgap nak ajak kita imam masjid kita pula. Apa fikir lah? Urusan apa? Main nak ajak masjid surau kita pula. Tok imam ni tak boleh, Tok Bilal ni tak boleh. Tu batas. Pergi duk galau petak orang lain dah. Hang galau petak kamu sudah dah. Pasal orang tua kata. Pergi duk langgap kawasan orang lain buat apa? Contoh tu panjang, balik sini. Cuma nak contoh Zainal Aisyah ni. Zainal Aisyah pun berbaik kepada Yahudi. Dan kita pun tak boleh buat nanya kepada Cina Hindu dengan hak-hak yang kita kata sepatut dia dapat dan sebagainya. Cuma Yahudi ni doa pada Zainal Aisyah. Doa dia apa dia? Dia doa supaya Allah menyelamatkan Zainal Aisyah daripada siksa kubur. Maka saya kira keterangannya itu termasuk tipuan Yahudi. Dia senasa tak percaya. Lalu saya ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana si Yahudi tadi mendoakan kepadanya, memberitahu kepadaku bahawa siksa kubur itu adalah hak lagi benar. Maka seharusnya sayudianya seorang Muslim berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Si Yahudi itu doa apa? Sebab kitab Taurat pun kitab Allah Ta'ala. Mereka pun sebenarnya nak kena doa minta selamat daripada siksa kubur. Doa yang paling baik tadi kita bagus tu. Semoga Allah selamatkan kamu daripada siksa kubur. Macam orang bagi kita ajarakallahu fima a'tait. Orang bagi kita, Nabi ajak pada kita, doa pada dia, ajarakallahu fima a'tait. Moga Allah memberi pahala kepada apa yang telah engkau bagi. Bahasa kata lagi, moga Allah menggandakan apa yang dia bagi kita. Itu doa. Paling tak ada pun kita kata alhamdulillah. Begitulah. Paling baik baca ajarakallah. Moga Allah memberi pahala kepada kamu. Sebab tu apabila orang kata bagi kita terima kasih nak, kita nak jawab macam mana? Kalau Arab kata syukran, kita nak jawab, kita kena jawab syukrillah. Terima kasih, ya terima kasih kembali kepada Allah. Jadi apabila kita sebut terima kasih kembali pada Allah, kita tak ada apa.
Ini kadang-kadang orang cakap terima kasih. Oh, sama-sama, tak apa cantik. Kalau terima kasihlah kembali kepada Allah. Selesai. Itu yang baik. Tengok lagi. Dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal soleh, sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya bila ia telah masuk ke dalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan untuk melakukan satu kebaikan sahaja. Ada dalam kubur depan, minta boleh keluar, Allah bagi keluar saat nak buat satu kebaikan, tetapi tidak diizinkan, sehingga sangat menyesal semata-mata. Mana hak dalam kubur tu? Kerana itu, dan itu apa nak? Hak kita hidup ni lah. Seseorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Maknanya kena bantulah. Kerana orang-orang yang telah mati itu, mereka sangat ingin kalau dapat sembahyang 2 rakaat, berzikir dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, sebagaimana ketika di dunia. Itulah ulama-ulama, anak-anak kita kata, kita sedekah ni sedekah saya untuk pak kita, mak kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul-tuan betul sayang mak ayah tuan-tuan, bil elektrik, bil ayam elektrik ni tuan-tuan, elektrik ke kubur ke, ambil bayar bil. Niat ni saya sedekahkan pahala bil elektrik bulan saya ni untuk mak ayah saya. Saya sedekahkan bil ayam ni untuk mak ayah saya. Ni boleh bantu tuan-tuan. Cuba bayangkan elektrik ni. Sebab apa? Orang yang kita kata menerangkan rumah Allah, kuburnya akan diterang. Mak ayah tak boleh buat apa dah. Dengan sebab kita duduk mengaji hari ni, kita boleh tolong mak ayah kita, ambil bil, bayar. Niat pahala ni, ya Allah, aku sampai pada mak ayah aku, insya-Allah boleh bantu. Apa saja sedekah kenduri kita, termasuk bagi makan kat kucing, apa-apa makhluk Allah Ta'ala. Kesemuanya tadi tidak diizinkan oleh Allah. Lalu mereka heran kepada orang-orang yang masih hidup. Kita membazarkan waktu ruang dalam permainan dan kelalaian semata-mata. Anak duk pergi kuliah subuh, dia anak duk pergi kadang-kadang daripada pokok senang pergi sampai Lubuk Kawah, keluar tu tengok duk kayu basikal dah, anak duk fikir masa bila main subuh ni. Kita keluar pagi-pagi tengok duk kayu basikal dah, punya kayu basikal. Tapi persoalan, mereka nak main subuh tu mana? Dengan pakai seluar melekat kulit tu, kat tutup aurat, tutup kulit. Persoalan kayu basikal bukan sikit dekat, musing. Tapi persoalannya, nak kayuh main masjid tak boleh. Kayuh main masjid tak boleh. Pelik lah tuan-tuan. Musing, nak sihat, nak selamat apa semua. Hak selamat ni masjid ni, tu dia kata pelik. Dia rasa aku rasa pelik manusia ini. Orang-orang yang masih hidup membazarkan waktu ruang dalam permainan dan kelalaian semata-mata. Wahai saudaraku, ni pesan kepada Abu Lis, jagalah dan siap-siapkan harimu, sebab ia sebagai pohon kekayaanmu. Selama engkau memperhatikan pohon kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari keuntungan. Sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku. Kerana itu rajin-rajinlah engkau mengumpulkan sebanyak mungkin daripada amal soleh. Sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga. Walaupun sedikit tuan-tuan, hari ini kita tak nampak, sekupang daupang kita masuklah tabung, tetapi menjadi nilaian yang sangat besar di akhirat. Sebab pada saat itu berharga, maka engkau tidak akan dapat mencari atau mencapainya. Masuklah kubur tak boleh buat apa dah, kecuali ketiga benda tadi lah: anak yang soleh, sedekah jariah dia, ilmu yang dia manfaat dia ajak orang pakai. Maka mohon semoga Allah memberi taufik untuk bersiap-siap menghadapi saat keperluan. Dan jangan sampai menjadi kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali ke dunia. Tetapi jika diizinkan, juga semoga Tuhan memudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur. Demikian pula pada semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Yang didoakan oleh Syekh Abu Lis As-Samarkandi, dan doa Nabi Yusuf yang pernah sebut ke tuan-tuan. Nabi Yusuf doa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin.
Ya Allah, matilah aku dalam keadaan Islam, masuklah aku bersama-sama dengan orang yang soleh. Ataupun Allahumma tawaffani wa anta radin anni, ya Allah, engkau matilah aku dalam engkau redha suka kepada aku. Doa ni banyak baca tuan-tuan. Wallahu alam. Ini kita tengok tajuk baru, dahsyat dan kengerian hari kiamat. Kut dah nak tanya apa tuan-tuan? Tak ada apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', min du'an la sujabul rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa إليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.